bahagia, salam sejahtera saudara. Jumpa lagi Hujah secara langsung TV9. Kulil haqqa walakan amuran, berkata benar walau pahit sekalipun. Malam ini kita akan bincang-bincang semang-semang mengenai parasit bahasa. Kurit keni, merah saga, cantik budi, indah bahasa. Dan kita selalu dengar kan cerita tu cuma cerita kot bunyi pendek cerita chat, C-H-A-T. Saya ingat dulu chat, rupanya sihat ke? Itu bahasa SMS. Semua ada handphone, ada telefon bimbit malam ini. Ini topik yang menarik. Anda boleh bersama kami dan boleh telefon talian bebas tu 1800-881677 dan ataupun email kepada kami hujahtv9@gmail.com dan Facebook hujah@9. Pandangan anda insya-Allah kita akan bacakan apa yang anda lontarkan menerusi laman sesawang atau Facebook kami. Bersama kita di studio yang bahagia Profesor Madya Dr. Sufian Husin, pensyarah Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sihat, no? Baik, sehat. Asal aja, lahir aja di Alostar. Beranak di Alostar. Beranak di Alostar. Alostar lah, no? Alostar lah. Tapi asal Kelantan. Asal Kelantan. Asal Kelantan. Ya, saya. Dan juga kita bersama dengan Daim. Oh, ini Daim yang hebat dengan drama bersiri ya. Juvana ataupun Zahiril Azim nama sebenarnya. Juga sempadan antara Perak dan Kedah. Boleh nak kata mana? Orang Kedah ke orang Perak? Dua-dua kot, belah utara kot. Saya bapak saya Kedah, saya Perak. Baik, Zahiril seorang pelakon, juga penulis Nobel dan juga penggiat puisi kata orang ya. Jadi bagaimana sebagai anak muda, anda selalu sebagai pelakon juga, dah tentu ada Facebook, ada Twitter dan sebagainya. Ada handphone juga. Jadi bahasa yang digunakan tu bagaimana? Bahasa yang pendek-pendek atau bahasa panjang, penuh? Apatah lagi anda ini seorang penulis novel kan? Tentu ada buku. Pemuisi juga kan? Jadi bagaimana? Sebenarnya saya sendiri pun tak gemar gunakan bahasa sebab saya kadang tak faham baca yang suku apa benda semua kan. Saya lebih suka gunakan bahasa yang penuh. Walaupun mungkin kalau SMS tu saya guna singkat, tapi bahasa singkat yang kita belajar di sekolah. Maknanya contohnya yang tu jadi YG, kalau tolong tu TLG. Yang ni apa? Yang sayang lah. Bukan. Yang lah. yang mana yang benar. Jadi saya tak suka tambah-tambahkan macam ada EW. Kadang saya tengok ramai yang saya tengok yang dia konon-konon macam nak guna short form, tapi dia tambah EW tu untuk fancy kan dia, tapi lagi panjang daripada short form sebenarnya. Dan kata tadi nak menghasilkan novel? Saya buat buku, antologi puisi dan juga catatan dari blog saya. Apa nama dulu? Bogil Menuju Tuhan. Bogil Menuju Tuhan. Oh, hebat tu. Nanti boleh kita tengok. Baik, Prof, agaknya Prof sebagai seorang yang arif selalu juga menulis artikel dalam akhbar perdana mengenai perkembangan bahasa dan pernah juga buat kajian korpus bahasa SMS, antar kreativiti dan ancaman kepada bahasa tahun 2005, perkembangan dan pengaruh SMS terhadap bahasa Melayu, bahasa dan komunikasi dalam SMS, dan kini juga mantan fellow penyelidik kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM. Jadi banyak pengalaman mengenai bahasa ni. Jadi bagaimana Prof melihat fenomena ini yang katanya SMS ni, bahasa menumpang bahasa parasit ni, bagaimana? Ya, terima kasih. Pertamanya terima kasih kepada TV9 kerana menjemput saya untuk beri sedikit pandangan dan juga berkongsi sedikit kajian yang telah saya jalankan sejak 5 tahun yang lalu. Pertamanya saya melihat kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan masyarakat terhadap bahasa SMS ni satu yang wajar lah. Ya, tidak boleh ditolak, tak boleh nafikan. Tetapi dalam meraihkan ketakutan, kebimbangan ni kita tidak perlu panik. Kerana kita perlu lihat secara lebih detail. Maksud saya, tidak semua bahasa SMS tu sebenarnya merosakkan bahasa. Dalam bahasa baku maksudnya. Dalam kajian saya dapati yang merosakkan bahasa baku ni hanya ada 2 kategori saja. Iaitu kategori yang melampau, di mana kita mengeja perkataan sehingga melebihi daripada perkataan yang sebenar. Misalnya gila ya. Gila ni dieja dengan GILER. Kemudian bila dieja perkataan-perkataan I love you, ILEBIU. Jadi dia melayukan bahasa Inggeris. Ini yang dikatakan merosakkan bahasa. Tapi pada umumnya saya melihat konteks SMS ni adalah konteks komunikasi dalam komunikasi tidak formal. Bila tidak formal, kita tak boleh hukum bahawa bahasa itu salah. Seperti mana kita bercakap bahasa, bila saya tanya Cik Aziz rasa, ke mana nak pergi? Bila nak pergi? Mungkin Aziz kata, sekarang.
Cik Aziz tak kata sekarang, kita kata sekarang. Jadi bila ada pelajar ataupun remaja yang tulis skang tu, SKUNK, jadi bunyinya skang. Jadi tak betul. Jadi dalam saya pun lihat dalam TV pun ada ditulis kemana kamu? Kemana kamu sekarang? Dia kata kafir. Sebenarnya dia nak sebut cafeteria, tapi bila dia eja dengan KAFER, jadi bunyi kafir, jadi bunyi tak sedap lah. Ya. Jadi Kalau tanya saya bila nak pergi tu lah, saya tak jawab skang. tak betul. LA je. Baik, dalam konteks ni ada laporan dalam akhbar bunyi mengenai bahasa terlarang ni merujuk pada penggunaan bahasa SMS seolah-olah menggambarkan betapa situasi ini berada dalam keadaan yang cukup kronik, Prof. Dan ada juga mengatakan seolah melacurkan bahasa. Jadi bagaimana? Saya tidak bersetujulah kalau guna perkataan melacurkan bahasa, kerana bahasa SMS ni tidak dijadikan bahasa awam atau bahasa umum yang diterbitkan dalam mana-mana penerbitan. Dia hanyalah bahasa komunikasi di antara seorang dengan seorang yang lain. Kalau saya katakan saya gunakan kod, misalnya saya kata dia diku, dinak, dipa, digi, dima, dikan. Jadi mungkin saudara Aziz ataupun mungkin tak memahami kod itu, sedangkan kod itu dibina oleh saya dengan kawan saya misalnya berdua. Jadi serupa dengan dalam kod bahasa SMS ni, dia ada kod yang digunakan oleh mereka. Kod ni pun dulu cukup popular Dan kalau dengar pun bunyi macam bahasa Banjar ya. Baik, Zahri, agaknya sebagai orang muda, tidakkah dengan bahasa-bahasa sebegini anda dalam dunia anda berhubung dengan kawan-kawan kita lebih mudah, lebih cepat? Pada saya kadang-kadang sebenarnya benda tu melambatkan. Bila saya dapat kawan yang bagi SMS macam tu, saya lagi tak faham. Kadang saya tanya, saya reply lagi, apa yang kau cakap ni sebenarnya? Dia cakap lagi pada saya, alamak ini lagi lambat, apalah salahnya gunakan bahasa yang betul. Kerana saya sendiri bila berhubung dengan mak bapak saya, kawan-kawan, kawan dekat pun saya still lagi guna kataan yang penuh walaupun dalam SMS. Sebab saya rasa macam saya lagi puas bila guna bahasa yang penuh. Baik, sebagai pengamat juga sebagai pelakon bagaimana Zahri melihat ni perkembangan yang isu yang besar-besarkan dalam akhbar baru-baru ini? Saya ada yang jawab periksa pun tulis menggunakan bahasa SMS buat karangan dan sebagainya. Apa pandangan anda? Saya rasa benda tu tak sepatutnya berlaku pada kita orang muda. Sebab saya rasa kalau sebagai orang muda lah, kita ni yang pelapis untuk menjaga bahasa ni kan. Kalau bukan kita ni, siapa lagi nak tunggu bawah kita lagi kan. Kita ni yang ada ni, dan saya fikir saya ni seorang seni yang patut sebagai cermin ataupun wakil daripada masyarakat, terutamanya orang muda. Saya rasa saya patut menjaga dan promotkan bahasa-bahasa yang penuh pada orang muda ni. Itu dia Zahiril Azim, hanya nakal dalam Juvana aja, Daim. Walaupun bagus ni. Baik, kita akan bertanya Prof banyak nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami Parasit Bahasa Hujah.